ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita bersama dengan sahabat yang bernama Abdullah ibnu Jahash radhiyallahu anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Kita telah baca sebahagian daripada riwayat sejarahnya di mana dinyatakan bahawa beliau ni ada kaitannya dengan baginda kerana kakaknya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu ialah isteri Nabi dan adiknya Abdullah ibnu Jahash. Dan kemudian juga diceritakan bagaimana Abdullah ibnu Jahash ini orang yang awal berhijrah, orang yang kedua setelah Abu Salamah menyahut panggilan baginda agar tinggalkan kota Mekah, berhijrah ke Madinah Munawwarah. Dan kita sedia maklum bahawa mereka yang berhijrah ini dipuji dan dihargai kesanggupan mereka meninggalkan keselesaan mereka di kota Mekah. Disebut di dalam Al-Quran sebagai walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika sayarhamuhumullah. Mereka yang mendapat rahmat daripada Allah itu ialah mereka yang beriman, lagi berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah demi rumah berhijrah, termasuklah rumah Abdullah ibnu Jahash. Dan Abu Jahal dia merasai dan memerhatikan pengikut Rasulullah ini berhijrah satu rumah demi satu rumah, dan dia masuk lalu dia memecah rumah-rumah. Di antara rumah yang dipecah oleh Abu Jahal ialah rumah Abdullah ibnu Jahash. Kebetulan rumah Abdullah ibnu Jahash ini rumah yang agak indah dan mewah. Dan apabila Abdullah ibnu Jahash mengetahui bahawa Abu Jahal pecah masuk ke rumahnya dan mengambil segala barangan-barangan indah yang ada di dalam rumahnya, dia mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mententeramkan hati Abdullah ibnu Jahash bahawa bukankah nantinya Allah akan menggantikan bagimu rumah yang lebih indah di dalam syurga. Allah akan menggantikan bagimu rumah yang lebih indah di dalam syurga, ganti daripada rumahmu yang ada di dunia. Jadi itulah memberikan ketenangan kepada Abdullah, Sayyidina Abdullah ibnu Jahash, bahawa dia akan dikurniakan rumah yang lebih besar, lebih indah sebagai ganti kepada kesanggupannya berjihad, berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tenteramlah hatinya, hilanglah kesedihannya. Jadi kita sampai ke muka surat 77 daripada kitab 65 Manusia Langit, iaitu yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahman Al-Basha, Ra'fat Basha. Dan katanya di dalam muka surat 77, Abdullah ibnu Jahash gembira menetap di Madinah. Artinya umat Islam ini sebenarnya tidak bersempadan, tidak bersempadan. Islam itu sifatnya lil alamin. Islam itu merentas, tidak tertakluk kepada satu-satu lokaliti. Islam itu dia menjangkau pelbagai daerah, sehingga akhirnya Islam itu
sifatnya universal, sejagat. Jadi Abdullah bin Jahash suka dia, gembira dia menetap di Madinah Al-Munawwarah. Setelah merasakan letih ketika hijrahnya yang pertama dan juga yang kedua, sebab dia juga menyahut panggilan baginda untuk berhijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama menyelamatkan akidah, hijrah yang kedua menegakkan syariah, menyelamatkan akidah dan bahkan menegakkan syariah, kerana hijrah yang kedua membawa maksud menegakkan kuasa Islam di Madinah Al-Munawwarah. Hijrah pertama tak dapat ditegakkan kuasa Islam kerana hijrah pertama itu lebih kepada perlindungan, memohon perlindungan suaka daripada Najasyi, daripada Najasyi. Tetapi dalam konteks hijrah kedua, Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu kemercu kuasa dan tidak ada yang dapat mengatasi kuasa dan pengaruh Islam. Nabi ditabalkan menjadi pemimpin setibanya sampai ke Madinah. Setibanya Nabi ke Madinah, terus dianggap sebagai pemimpin, dan 3 orang itu ke tepi ataupun dengan sendirinya memberi laluan kepada baginda, kecuali Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dia menyimpan rasa geram di dalam hatinya, kerana sebenarnya dia ada agenda pribadinya nak menjadi pemimpin di kota Madinah. Ketua munafik yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Adapun Sa'ad bin Mu'az yang merupakan calon untuk menjadi pemimpin Madinah, dia tarik diri dengan sendirinya, dia memberi laluan untuk baginda menjadi pemimpin umat di kota Madinah. Ada Sa'ad bin Mu'az, dan juga ada lagi satu Sa'ad juga, Sa'ad bin Mu'az, dan satu lagi ialah Sa'ad, lupa saya lagi satu ya. Jadi 2 Sa'ad ini maknanya memberi laluan kepada baginda. Abdullah ibnu Jahash, ibnu Ubay terpaksa memberi laluan, bermuka-muka memberi laluan, tapi hatinya menyimpan dendam dan geram, kerana tempat itu sepatutnya dia di antara calonnya. Abdullah ibnu Jahash gembira sebab apa? Islam dapat ditegakkan bukan lagi secara akidah, tetapi secara syariah di kota Madinah. Dia merasakan ketenangan dalam lingkungan Ansar, sebab orang Ansar menerima kedatangan Muhajirin itu seolah-olahnya Muhajirin itu sebahagian daripada mereka. Dikatakan bahawa orang-orang Ansar itu gembira, yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat kasih kepada Muhajirin, mereka yang datang berhijrah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka yang menyediakan tempat dan juga jaminan keamanan kepada orang-orang yang berhijrah. Mereka kasih, orang-orang Ansar kasih kepada Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim, sanggup mengenepikan keselesaan diri untuk sahabat-sahabat Muhajirin, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi katanya di sini bahawa setelah dahulunya Abdullah ibnu Jahash disakiti oleh Quraisy hingga Allah mengujinya dengan ujian yang paling berkesan di dalam kehidupannya, dan merasakan penderitaan yang dia dapati sejak memeluk Islam. Oleh kerana itu hendaknya kita mendengar kisah penderitaan yang sangat pahit yang penuh dengan perhatian. Kemudiannya katanya baginda SAW mengajar 8 orang sahabat baginda untuk menjalankan tugas ketenteraan yang pertama di dalam Islam. Ini di Madinah. Maknanya intelijensia, ataupun kita kata bahawa mereka yang bertindak sebagai intelijen dalam Islam. Nabi seorang negarawan yang memikirkan soal keselamatan dan kesejahteraan negara Islam Madinah. Maka maklumat yang ada di luar mesti diketahui, pergerakan-pergerakan musuh mesti diketahui. Maknanya kita bukan hanya selesa dengan diri kita, tetapi kita jangan lupa bahawa
Islam itu ada musuh. Maka Nabi mempersiapkan sahabat-sahabat 8 orang untuk menjalankan tugas ketenteraan, merisik pergerakan-pergerakan musuh di luar kota Madinah. Sebab walaupun Islam sudah tertegak di Madinah, masih ada musuh. Quraisy masih bermusuh. Berlakulah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, ya. Dan juga ada musuh daripada Rom, Parsi sebagai kuasa besar yang mengancam. Dan ada musuh daripada dalam, iaitu orang-orang munafikin. Ada musuh juga daripada dalam, iaitu orang-orang Yahudi. Jadi maknanya ada juga musuh daripada luar, iaitu kabilah-kabilah Bani Ghatafan misalnya, ya, kabilah-kabilah daripada luar yang masih bermusuh dengan Islam, bermusuh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi negara perlu tahu perkembangan-perkembangan itu, ya, supaya melakukan persediaan. Jadi pergerakan-pergerakan, kalau macam konteks kita di Malaysia, pergerakan di Selat Melaka, ya, pergerakan di Laut Cina Selatan, itu mesti diketahui oleh intelijen, supaya apa juga keadaan umat ini bersiap sedia. Ya, umat ini bersiap sedia. Jadi dilatihnya 8 orang, Nabi melatih 8 orang untuk melaksanakan tugas ketenteraan, melakukan rondaan dan mengambil maklumat. Di antaranya ialah Sayyidina Abdullah ibnu Jahash dan juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Baginda berkata, sungguh aku akan menjadikan pemimpin orang yang paling sabar di antara kalian. Maknanya pemimpin untuk melakukan tugas ketenteraan itu orang yang sanggup sabar, teguh, tabah jiwanya. Kemudian baginda memberikan bendera ataupun panji ataupun liwak, ya, ataupun, ya, dalam konteks kita maknanya memberikan tugas tanggungjawab itu kepada Abdullah ibnu Jahash. Ya. Dia adalah amir pertama untuk orang Islam sebagai melaksanakan tugas patrolling, ya, ketenteraan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menentukan tujuan bagi Abdullah bin Jahash dan memberikan kepadanya sepucuk surat sebagai arahan, ya, yang mesti dipatuhi, serta melarangnya untuk membuka surat tersebut kecuali setelah dia berjalan 2 hari perjalanan. Mission ini ada kerahsiaannya yang perlu dipelihara, jangan sampai pecah sehingga dapat dikesan oleh musuh, ya. Ketika dia telah berjalan selama 2 hari, barulah dia buka surat itu. Itu amanah. Itu adalah amanah baginda, dan supaya dia memelihara amanah. Sebab apa? La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu tunaikan amanah kepada ahlinya, letakkan sesuatu pada tempatnya. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Jadi dijaga amanah itu, Nabi kata bergerak tidak ketentuan, sehinggalah setelah 2 hari barulah dia tahu ke mana arah. Dibuka surat, maka di dalam surat tersebut, jika engkau melihat isi suratku ini, maka pergilah ke suatu tempat yang bernama Nakhlah antara Taif dan Mekah. Maka awasilah Quraisy, beritahu kepada kami berita supaya umat Islam bersiap sedia, tahu pergerakan-pergerakan musuh. Walaupun Islam sudah tertegak sebagai kuasa di Madinah, tetapi Islam masih ada musuh-musuh di sekelilingnya. Maka kena diketahui secara maknanya terkini bagaimana usaha dan ikhtiar musuh terhadap umat. Setelah membaca, dia berkata, aku patuh, sami'na wa ata'na, aku patuh dan aku taat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah berkata kepada para tenteranya bahawa Rasul memerintah aku menuju ke Nakhlah untuk mengawasi Quraisy agar aku memberitahu berita kepadanya. Baginda melarang untuk memaksa kalian ikut bersama. Maknanya setelah diketahui arahan, baginda memberikan peluang kepada tentera itu membuat pilihan.
nak terus bersama dengan Abdullah ibnu Jahash ataupun nak pulang ke Madinah, silakan. Ada optionnya di situ. Jadi baginda melarang aku untuk memaksa kalian ikut bersama, terpulang. Siapa di antara kalian yang ingin syahid, maka ikutlah bersama aku. Dan siapa yang tidak ingin, maka silalah pulang. Tak ada halangan. Itu pilihan yang Nabi beri. Sebab apa? Kita sedia maklum bahawa Nabi bertindak dengan kesesuaian, ya, Nabi bertindak dengan kesesuaian umatnya. Nabi sangat menjaga dan memelihara, meraihkan realiti yang ada. Tidak dalam keadaan suka untuk memaksa, nak impose sesuatu yang tidak ada kesediaan dan kerelaan daripada umatnya. Begitulah ketelitian Nabi, cermatnya Nabi di dalam membuat keputusan-keputusan. Maka seluruh tentera tadi yang mengikut Abdullah ibnu Jahash berkata, sami'na wa ata'na, kami akan patuh, kami akan taat kepada Allah, kami akan bersamamu berangkat sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya mereka solid, jitu bersama dengan Abdullah ibnu Jahash dan tidak akan berganjak. Mereka pun berangkat, sampailah di Nakhlah. Mereka mula mencari berita tentang Quraisy. Jadi proses risikan itu mulalah dilakukan, dan kita pun sedia maklum bahawa proses ini, ya, proses kerahsiaan, proses yang perlu dirahsiakan. Dari jauh mereka melihat satu kafilah Quraisy yang salah satu di antara mereka ialah Amru ibnul Hadrami, Al-Hakam ibni Kai'an, Uthman ibnu Abdullah dan saudaranya Al-Mughirah. Kafilah itu membawa harta perdagangan yang sangat banyak. Melihat kafilah itu, para sahabat bermusyawarah dengan Abdullah ibnu Jahash, apa nak dibuat? Yang ini ya, bukan satu pergerakan tentera, tetapi ini adalah kafilah dagangan. Sebab memang sifat Quraisy, rihlatash syita'i was-saif li'ilafi Quraisy, kebiasaan Quraisy apa dia? Pedagang-pedagang. Ilafihim, kebiasaan mereka ialah rihlah. Rihlah itu ialah mengembara untuk berdagang. Rihlatash syita' was-saif, berdagang di musim sejuk ke Yaman, was-saif musim panas ke Syria, ke Syam. Jadi hari itu adalah hari, dikatakan di sini bahawa bagaimana para sahabat bermusyawarah. Apa isunya? Isunya kita nak ambil tindakan ke tidak? Kalau nak kira, bulan ini bulan yang haram berperang. Antara bulan yang haram berperang itu ialah Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab. Ini 4 dipanggil Syahrul Haram ataupun Ashharul Haram ataupun Syahrul Haram. Haram berperang pada 4 bulan ini. Itu adalah merupakan piagam yang dipegang oleh orang Arab sejak zaman jahiliah. Ya, sejak zaman jahiliah. Jadi katanya di situ, hari itu adalah hari terakhir bulan-bulan haram, iaitu bulan yang diharamkan berperang. Jadi mereka cukup hormat bulan-bulan haji seperti Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah dan Rajab. Ini adalah bulan haram yang tidak boleh dinodai dan dicabuli, ya. Tidak boleh berperang. Mereka berkata, jika kita memerangi kafilah ini, berarti kita melanggar kehormatan bulan haram. Lagipun dia menyalahi taklimat Nabi. Sebab Nabi minta ialah merisik je. Merisik maknanya memastikan pergerakan musuh, bukan nak bertindak apa-apa terhadap kabilah Quraisy. Jadi menyalahi seluruh masyarakat Arab akan marah. Dan jika kita biarkan mereka sehingga hari ini berlalu, mereka akan sampai ke Mekah, mereka terlepas dari kita dan semangat kita akan luput kerana membiarkan sahaja. Sedangkan mereka berniaga dimodalkan oleh kita. Sebab apa? Barangan-barangan kita mereka rampas, barangan-barangan umat Islam yang ditinggalkan di Mekah itu habis dibedak-bedak oleh orang-orang Quraisy. Dia memasuk dalam rumah orang-orang Islam, Kasim Baba, ya tak? Kasim Baba ambil semua
reta-reta yang ada dalamnya dijadikan modal untuk berniaga secara barter trade, ya tak? Barang tukar dengan barang. Jadi nisbahnya apa yang mereka niagakan dan juga keuntungannya milik umat Islam. Jadi takkan kita nak biar begitu saja. Mereka terus berbincang, lalu mereka mendapat kata sepakat. Kita kena halang, ya, kita perangi, kita ambil ghanimah, rampasan perang daripada kafilah itu. Lalu mereka bertindak berjaya membunuh salah seorang daripada Quraisy dan menawan 2 orang, lalu dibawa balik ke Madinah, ya. Sementara yang keempat dapat melarikan diri. Nak kiranya sebenarnya sudah menyalahi arahan Nabi, dan yang keduanya ialah sudah mencabuli bulan-bulan yang diharamkan berperang. Lalu Abdullah ibnu Jahash mengiringi kedua tawanan berserta dengan kafilah dagangan tadilah, keuntungannya menuju ke Madinah. Bila tiba saja di tempat Nabi SAW, baginda sangat marah, sangat murka, ya. Kerana apa? Kerana menyalahi arahan, ya, menyalahi arahan. Dengan apa yang telah mereka lakukan, baginda berkata, demi Allah, aku tidak menyuruh kalian berperang, tidak menyuruh kalian untuk bertindak membunuh. Demi Allah, aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Aku cuma menyuruh kalian mencari berita, untuk tahu pergerakan musuh, membawa berita tentang Quraisy dan mengawasi saja gerak-geri mereka. Lalu mereka menghadapkan kepada baginda 2 orang tawanan tadi. Baginda memerhati tawanan, baginda enggan menerima harta perniagaan mereka dan tidak mengambilnya sedikit jua pun, sebab menyalahi daripada arahan yang asal. Ketika Abdullah bin Jahash dan sahabatnya sedar akan kekeliruan mereka, kegagalan mereka memahami taklimat dan arahan, mereka pun yakin akan binasalah, celakalah, ya. Kerana apa? Kerana menyalahi arahan baginda, ya, kerana telah menyalahi perintah. Mereka menyesal kerana kaum muslimin yang lain mula mencela mereka, bagaimana tidak patuh arahan, bagaimana bertindak sehingga boleh mencabuli bulan yang haram, bagaimana boleh mengundang risiko daripada tindakan itu. Kaum muslimin tidak suka tindakan yang mereka lakukan. Mereka selalu berkata mereka telah menyalahi, maknanya Abdullah ibnu Jahash dan pasukannya telah menyalahi perintah, ya, baginda. Kesukaran itu semakin memuncak, maknanya tekanan jiwa itu semakin memuncak, ya, kerana melakukan sesuatu yang menyalahi arahan. Jadi mereka rasa tertekan dan rasa menyesal ketika mengetahui bahawa Quraisy akan berjumpa dengan Nabi dan nak meminta supaya diambil tindakan, ya. Quraisy berkata, sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Besar jenayahnya, ya, besar jenayahnya. Kerana apa? Turun temurun, ya, turun temurun. Ini suatu pencabulan terhadap kedaulatan, ya, ini suatu pencabulan terhadap kedaulatan bulan haram. Macam mana ni? Maknanya dia menjadi isu untuk menjatuhkan, maknanya martabat Nabi. Macam mana kamu yang mengajak kepada perdamaian, kamu yang mengajak kepada kesejahteraan, ya, tiba-tiba kamu pula buat tindakan begini. Jadi mereka menyalahkan Nabi selaku ketua, ya. Quraisy lah menyalahkan Nabi. Dia telah menumpahkan darah di bulan haram, ya, bulan Rajab, ya. Bulan maknanya yang tak sepatutnya berlakunya pertumpahan darah, merampas harta, menawan beberapa orang laki-laki. Ini satu templakan, ya, satu templakan. Kesedihan Abdullah ibnu Jahash dan para sahabat bertambah akibat kesilapan mereka. Maknanya Nabi terpalit dengan tindakan mereka. Mereka sangat malu kepada baginda dan kerana telah bersalah menimbulkan kesukaran kepada Nabi, menyebabkan Nabi berada dalam keadaan yang tidak selesa, ya. Dan ianya melibatkan soal seluruh semenanjung Arab. Ini bukan soal isu Madinah semata, isu Mekah semata, tetapi menjadi sebutan Arab seluruhnya di semenanjung.
Permasalahan itu kian bertambah, musibah menjadi semakin berat. Lalu datanglah berita gembira bahawa Allah redha dengan apa yang mereka perbuat. Allah telah menurunkan wahyu daripada suratul Baqarah ayat 217. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil qital, mereka bertanya kepada engkau tentang berperang pada bulan haram, fi syahril haram. Qul qitalun, katakanlah bahwasanya berperang dalam bulan itu adalah besar, adalah dosa, adalah dosa berperang pada bulan itu, tetapi menghalang manusia daripada jalan Allah, iaitu Quraisy. Dosa Quraisy lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahash dan teman-temannya, dan teman-temannya. Dosa menghalang manusia daripada jalan Allah, beriman kepada Allah, yang dilakukan oleh Quraisy, dosa kafir kepada Allah, menghalang manusia menghalang masuk ke Masjidil Haram, menghambat dan mengusir orang-orang Islam di kota Mekah, keluar daripada kota Mekah, sehingga terpaksa berhijrah. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Sesungguhnya fitnah, fitnah iaitu fitnah syirik, menghalang agama, menghalang Islam, itu lebih besar daripada membunuh pada bulan haram itu. Maknanya di sini Allah nak bagi suatu kata putus bahawa memang ada dua dosa. Satu dosa mencabuli bulan haram, iaitu membunuh. Tapi ada lagi satu dosa, dosa syirik, dosa menghalang umat daripada menganut Islam dengan selesa di kota Mekah sehingga terpaksa berhijrah. Itu lagi besar dosanya daripada membunuh di bulan haram. Jadi ini sebenarnya suatu kata putus daripada Allah meredai tindakan Abdullah ibnu Jahash dengan peletonnya, bahawasanya tindakan kamu itu memang berdosa, tapi ada dosa yang lebih besar. Dosa yang lebih besar ialah syirik kepada Allah. Dosa yang lebih besar ialah apabila menghalang Islam berkembang di kota Mekah. Dosa yang lebih besar ialah tekanan dan kezaliman sehingga akhirnya umat Islam terpaksa keluar daripada kota Mekah. Itu dianggap sebagai al-fitnatu terhadap agama asyaddu minal qatli, iaitu membunuh orang Quraisy dalam peristiwa Abdullah ibnu Jahash. Begitu besar kegembiraan Abdullah ibnu Jahash, dan maknanya peletonnya, orang-orang pun mulai menerima dengan memeluk mereka. Sebab apa? Mereka diampunkan dosa dan mendapat keredaan daripada Allah. Tindakan mereka itu lebih maknanya diredai oleh Allah. Kerana apa? Sebenarnya syirik tak boleh ada toleransinya, dan juga tindakan menghalang umat daripada bebas menganut Islam di kota Makkah itu tidak ada toleransinya, dan juga kezaliman yang dilakukan terhadap penduduk Islam di kota Makkah sehingga terpaksa berhijrah, tak ada toleransinya. Mereka dikatakan mengucapkan selamat sejahtera kepada Abdullah ibnu Jahash. Mereka bersama-sama dengan membaca ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda, yang menandakan Allah Ta'ala menganggap bahawa dosa yang dilakukan oleh Quraisy lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh peleton Abdullah ibnu Jahash. Ketika turun ayat tersebut, hati baginda kembali tenang. Kalau tidak, Nabi sendiri pun merasa tidak selesa dengan templakan seluruh Arab ke atas baginda. Lalu baginda mengambil harta rampasan perang itu dan meminta tebusan tawanan. Maknanya tawanan yang 2 orang itu, kamu boleh lepas daripada kami, syaratnya kamu, maknanya kita hubungi orang-orang Mekah untuk membebaskan tawanan ini dengan pampasan. Kamu carilah siapa yang ada di kota Mekah, maknanya namakan siapa, supaya datang membebaskan kamu daripada tawanan.
Jadi Nabi redha terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahash dan para sahabatnya, kerana peperangan mereka adalah perang terbesar bagi umat Islam. Dan ghanimah pertama itu adalah ghanimah yang pertama dalam sejarah ghanimah. Ghanimah ni ialah al-anfal. Ghanimah ialah harta rampasan perang yang dimiliki oleh asalnya oleh musuh-musuh, tetapi di dalam peperangan musuh itu halal darahnya, harta itu pun halal untuk diambil oleh umat Islam. Namanya ghanimah ataupun al-anfal, ya, ataupun al-anfal. Mangsanya adalah musyrikin pertama yang darahnya ditumpahkan oleh orang-orang Islam. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum muslimin. Benderanya adalah bendera pertama yang diberikan oleh baginda kepada amirnya, iaitu Abdullah ibnu Jahash, merupakan orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin dalam peperangan, ya, di dalam peperangan. Kemudian barulah berlakunya peperangan Badar yang merupakan peperangan yang besar, dipanggil Badar Kubra. Ya, yang ini dipanggil Badar Sughra. Apa yang berlaku kepada platoon Abdullah ibnu Jahash ini dipanggil sebagai Badar Sughra. Sughra itu kecil. Maka Badar yang 313 lawan 1000 itu dipanggil Badar Kubra, Badar yang besar. Peperangan Badar yang besar. Jadi peperangan Badar merupakan ujian mulia yang menimpa Abdullah ibnu Jahash sesuai dengan keimanannya. Sementara dalam peperangan Uhud ada juga kisah tak terlupa tentang Abdullah ibnu Jahash dan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mari kita lihat bagaimana peristiwa ataupun pengalaman di dalam peperangan Uhud yang melibatkan Sayyidina Abdullah ibnu Jahash. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika nak mula peperangan Uhud, Abdullah ibnu Jahash datang menemui Sa'ad. Dia berkata, tidakkah engkau mau berdoa kepada Allah sebelum kita masuk perang ni? Elok kita berdoa, bermunajat, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menjawab, tentu. Ya, tentu. Maknanya eloklah kita berdoa sebelum kita masuk perang ni. Lalu kami pergi ke satu tempat, bermunajat, berdoa bersama. Maka aku berkata, siapa dia? Aku di sini ialah Sa'ad ke Abdullah ibnu Jahash? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Wahai Tuhanku, jika aku menemui seorang lawan dalam peperangan Uhud ini, ya, maka pertemukanlah aku dengan seorang yang besar, yang besar bahayanya, yang tinggi kemarahannya, sehingga kami akan saling berusaha untuk berbunuh, berlawan pedang antara satu sama lain. Lalu berikanlah kepada aku kemenangan sehingga aku dapat membunuhnya dan mengambil kelengkapan perangnya sebagai ghanimah, sebagai tawanan perang. Itu doa, ya, maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Skripnya ialah, ya Allah, jika aku berjumpa dengan lawan dalam peperangan Uhud ini esok, pertemukanlah aku dengan seorang yang gagah, yang besar, ya, supaya aku dapat berlawan pedang dengan dia, aku dapat bunuh dia, dan akhirnya akan memberikan kemenangan kepada Islam setelah aku bertindak ke atas musuh itu tadi. Doa ini diaminkan oleh Abdullah ibnu Jahash. Lalu Abdullah ibnu Jahash mengaminkan doa tersebut. Ya, doa seorang sahabat kita boleh aminkan, itu tak pelik, itu biasa. Ya, maknanya kalau kita berhimpun, tiba-tiba ada seorang baca doa, yang lain aminkan, tak ada halangan. Tapi sebaik-baik doa ialah berdoa, bukan baca doa. Apa pula beza antara baca doa dengan berdoa? Berdoa ni kita faham apa yang kita minta. Baca doa belum tentu amin je. Tambah bila dah bentang seperah, habis doa tu. Kenapa? Dah nengok seperah. Dah nengok seperah. Lepas tu dah nengok hidang lah pula. Apa benda di hidang demo, ya? Jadi sebenarnya ada beza di antara berdoa dengan kita kata membaca doa. Membaca doa ni amin, kita belum tentu tahu apa nama dia diaminkan. Tapi kalau berdoa lain perasaan tu, ya. Sebab itu sebaik-baik doa yang kita faham, ya. Kalaupun bahasa Melayu sekalipun, ya, kalaupun bahasa Melayu sekalipun, kalau kita dapat mengubah sedikit tradisi kita, ya, supaya dimelayukan sebahagian doa,
Termasuklah doa tahlil, termasuklah doa yasin, ya. Supaya tahu kita, wahai Tuhan, ya tak, jadikanlah pahala daripada bacaan-bacaan Quran kami dan tahlil-tahlil kami dan selawat-selawat kami, ya, dan zikir-zikir kami sebagai hadiah daripada kami, dan sebagai rahmat, tukarkan menjadi rahmat yang turun kepada kami dan si mati, dan hadiah kepada sipulan-sipulan almarhum, sipulan-sipulan sebagai hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilatan nuqaddimuha wa nuhdiha, dan kami persembahkan dan kami hadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kepada roh almarhum, kita pun namakanlah rohnya. Maka semoga dengan pahala daripada bacaan itu akan melepaskan mereka daripada azab api neraka, fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar, sebagai tabir yang menghalang daripada azab api neraka, wa najatan lahum minan nar, yang akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Maksudnya merujuk kepada si mati itu. Jadi datangnya kita ke rumah kematian itu sebenarnya sebagai berlaku ihsan, memohon supaya Allah Ta'ala ini maknanya meringankan bebanan yang terpaksa dipikul oleh almarhum, dan kita pula dengan ihsannya kita hadiahkan pula pahala-pahala bacaan kita itu, supaya dengan itu dapat meringankan si mati. Jadi ini sebenarnya tujuan kedatangan kita untuk mentahlilkan arwah tadi. Jadi tahlil ini sebenarnya untuk arwah. Ada kenduri, kenduri untuk ahya. Tak boleh kata kenduri arwah. Kenapa? Bila pula arwah berkenduri? Dia pun tak makan lah dengan kita. Kenduri arwah tu yang lagi satu tu, orang yang selain kita, yang duduk depan long tu, yang duduk depan long tu, itu kenduri arwah. Apa? Dia seminggu kendurinya. Seminggu kendurinya. Makan bubur depan kawan tu, ya tak? Ngapa makan sekali, ya tak? Ya dia seronok. Kita tak boleh sebut kenduri arwah. Kita sebut kenduri ahya. Habis tahlil arwah. Tahlil itu untuk si arwah, ya. Tapi kita selalu jemput kenduri arwah, atau arwah kenduri sekali lah, atau tak sampai tumis petai. Memang arwah kemarin gemar sampai tumis petai. Itu apa demo, ya tak? Awak kemarin lama ngidam sampai tumis petai. Awak dah padam baru dia membuat. Jadi bukan kenduri arwah, ya, kenduri ahya, tahlil arwah, ya, tahlil arwah. Jadi dia aminkan doa sahabatnya. Jadi artinya di kalangan kita orang berdoa, kita aminkan boleh, tak ada apa masalahnya, ya. Itu jugalah yang kita lakukan setelah solat, di mana doa setelah solat itu mustajab. Jadi bila kita doa ni tadi, mungkin ada di antara kita yang lebih mustajab aminnya daripada kita. Maka kita teruskan tradisi berdoa ramai-ramai itu, menumpang mustajab yang lain. Ada doa yang mustajab, ya tak? Jadi di kalangan kita itu, kita tidak tahu yang mustajab ni siapa. Jadi menumpang mustajab amin sipulan-sipulan itu. Kemudian dia berkata, ya Allah, dah dia pula berdoa. Abdullah ibnu Jahash pula berdoa kali ini, ya, di antara tempat-tempat yang mustajab doa ialah ketika mana kita berada di jalan Allah. Seorang yang bermusafir pada jalan Allah, seorang yang berjihad pada jalan Allah, masa itu memang mustajab doa. Ya, kita bermusafir ke Mekah ke, kita bermusafir ke Madinah ke, ya, kita pohon moga sepulan tolong doakan kami, ya. Sebab apa? Masa kita berjihad, masa kita bermusafir pada jalan Allah, ketika itu di antara saat-saat mustajabud doa, doa yang mustajab. Jadi berdoalah dia, katanya apa? Kata Abdullah ibnu Jahash pula berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seseorang yang, itulah doanya tadi, ya tak?
Hampir sama ya, hampir sama. Pertemukanlah aku dengan seorang yang besar bahayanya, tinggi kemarahannya, sehingga kami saling membunuh di antara satu sama lain, sehingga cuma ada sedikit tambahan, sehingga lalu dia dapat, dia kata, melukai aku, yang maknanya yang musuhnya yang hebat, yang sama gagah, sehingga musuh itu dapat melukai aku, memotong hidung dan telinga aku. Maka ketika aku datang menemuimu ya Allah, engkau akan bertanya, kenapa wahai Abdullah ibnu Jahash, mana pergi hidung, mana pergi telinga, udah terpotong. Lalu aku akan jawab, semuanya untuk agamamu ya Allah, dipotong oleh musuh-musuhmu ya Allah. Ya, musuh-musuhmu telah memotong hidungku dan telingaku. Sebenarnya itu memang tradisi perang zaman jahiliah. Dah habis berperang itu, dah mati dah, dipotong dema telinga, dipotong dema hidung. Itu pesen dema, melepaskan geram. Ya, orang jahiliah memang rupa itu. Jadi kalau itu berlaku kepada diriku, itu boleh menjadi bukti di hadapan Allah bahawa aku telah korbankan diriku, telingaku, hidungku untukmu, dan untuk Rasulmu. Engkau nanti tentu akan berkata, sadaqta ya Abdullah ibnu Jahash, benarlah apa yang engkau kata. Jadi Sa'ad bin Abu Waqqas lantas berkata, sungguh doamu ya Abdullah ibnu Jahash lebih baik daripada doaku. Walaupun kalau kita kata lain macam doanya, lain macam pesennya, apa ke pesennya kopi itu doanya. Tak, ini sebagai bukti. Ya, macam kita, kalau kita terpilih untuk melakukan satu misi ataupun satu operasi, ya, untuk Islam, untuk agama. Ya, kita tak boleh kata apa boleh buat, teman sudah diminta di demo. Jangan cakap begitu. Kita kata inilah peluang. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ini sebagai bukti di hadapan Allah, ketika mana agama memerlukan pertolongan, maka aku telah diberikan tugas tanggungjawab untuk memegang biro ini, lujnah itu, ya, sebagai pengurusi kepada jawatan kuasa itu dan ini. Maka adalah juga bukti di hadapan Allah bahawa aku telah menjadi ansarullah. Janganlah kita berkata, apa nak buat, dah tak ada orang lain. Jangan cakap apa itu, ya tak? Apa nak buat, demo dah minta aku kalau boleh nak ngelak. Dah. Apa buat dia ngelak? Sebenarnya itulah peluang untuk kita buktikan di hadapan Allah bahawa kita telah korbankan keselesaan kita untuk membantu agama Allah. Jadi dia nak buat begitu. Dia nak direct evidence-nya, ataupun kita boleh juga direct and indirect evidence-nya, bahawa telinga dan hidung yang terpotong itu sebagai bukti bahawa dia telah korbankan apa yang ada pada dirinya untuk agama Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya komen, sungguh doa kamu wahai Abdullah lebih baik daripada doa aku. Aku melihat pada petang hari Uhud itu, dah selesai perang, bahawa sungguh Abdullah ibnu Jahash terbunuh. Hidung dan telinganya tergantung di suatu pokok. Orang Quraisy maknanya membunuhnya dengan geram, dan bagaimana mereka membunuh Saidina Hamzah, ya tak? Membelah dadanya, ya tak? Membelah dadanya dan diambil hatinya, dimamah oleh Hindun binti Utbah, dipotong hidungnya, dipotong telinga Saidina Hamzah, dicincang mayatnya, ya, oleh Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ni geram pada Saidina Hamzah. Sebab apa? Sebab Saidina Hamzah membunuh ayahnya, ya. Utbah itu ayahnya yang telah dibunuh oleh Saidina Hamzah dalam peperangan Badar. Jadi dendam Badar itu terjawab, ya, terbalas bagi Hindun di dalam peperangan Uhud. Itu dibelahnya dada Hamzah tu, diambilnya hati, dimamahnya. Sanggup dibuat begitu, melepaskan geram. Dikeratnya hidung, dikeratnya telinga. Jadi termasuklah Abdullah ibnu Jahash, hidung dan telinganya digantung di pokok. Sesungguhnya Allah telah mengkabulkan doa Abdullah ibnu Jahash. Kita sedia maklum bahawa orang yang mati syahid ini
akan dibangunkan bersama di padang mahsyar. Walaupun orang yang mati syahid awal masuk ke dalam syurga, ya, tetapi dalam masa yang sama bila ditiup sangkakala yang kedua, mereka akan kembali semula ke padang mahsyar dengan baju perangnya, dengan darahnya, tetapi baunya bau kasturi. Itu disebut dalam nas bagaimana mereka dihimpunkan juga di padang mahsyar, ya, dikeluarkan daripada syurga dan masuk dan berhimpun di mahsyar dengan uniform perangnya, dengan keadaan darahnya, tetapi baunya adalah bau syurga. Allah telah memuliakan, ya, memuliakannya dengan syahid. Akramahullahu bisyahid, sebagaimana Allah, semua sekali ada 70 orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, 70 orang, ya. Bagaimana Allah telah memuliakan penghulu para syuhada, iaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, ya. Hamzah ibnu Abdul Muttalib disebut sebagai penghulu kepada orang-orang yang mati syahid. Sayyidus Syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, ya, di dalam peperangan Uhud. Esok kalau orang-orang yang mati syahid berhimpun, dia ada penghulunya. Penghulunya ialah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang merupakan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum bahawa bapa saudara Nabi yang Nabi sempat adalah 4. Yang sebenarnya bapa saudara Nabi ada 9. Tapi yang sempat Nabi bersama ialah 4 orang, iaitu Hamzah dan Abbas yang beriman. Yang tak beriman Abu Talib dan Abu Lahab, ya. Yang tidak beriman ialah Abu Talib dan juga Abu Lahab, ya. Jadi ini 4 saudara Nabi yang sempat dengan Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian mengkebumikan mereka, iaitu Abdullah ibnu Jahash dan juga Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Itu yang kita pergi ziarah, yang kita sebut maqam syuhada, ya, maqam syuhada, tempat dikebumikan para syuhada. Di dalam satu kuburan, air mata baginda bersih, ya, air mata baginda bersih dan bening membasahi tanah kubur mereka. Ini tanda kasih dan sayangnya, tanda rahmatnya baginda, ya, kepada maknanya syuhada Uhud, ya. Dikatakan bahawa man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi dan mengasihani tidak akan dikasihi dan dikasihani. Sebab Nabi, ketika mana Nabi menangis dengan kematian, ya, tapi tidaklah sampai meratap-ratap, maka ada para sahabat respon, engkau menangis ya Rasulullah, ya, engkau menitiskan air mata ya Rasulullah. Nabi kata, man la yarham la yurham, sesiapa yang tidak mengasihi dan mengasihani, dia tidak akan dikasihi dan dikasihani. Jadi maknanya kita kena rawat diri kita supaya jiwa kita halus, ya, jiwa kita itu mengasihi, jiwa kita itu mengasihani. Sebab Nabi kata, sesiapa yang tidak mengasihi lagi mengasihani tidak akan dikasihi dan dikasihani. Man la yarham la yurham, ya, man la yarham la yurham. Air mata baginda bersih bening membasahi tanah kubur mereka yang wangi dengan haruman syuhada. Itu syuhada Uhud, di antaranya ialah Sayyidina Abdullah ibnu Jahash, ya. Jadi kita berhenti di situ, habis kisahnya. Kisah berikutnya ialah Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ya, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Wallahu a'lam. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami perpisahan yang Engkau pelihara. Janganlah Engkau jadikan di kalangan kami orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersingkir daripada mendapat rahmat-Mu dan nikmat-Mu,
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, rezekikan kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan rezekikan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang yang mahu mendengar kebaikan-kebaikan dan melaksanakan kebaikan yang telah kami dengar. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah dalam hati kami perasaan takwa dan bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang sebaik-baik yang dapat membersihkan hati kami dan memimpin diri kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum